Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, saya dan sahabat saya akan membentangkan berkenaan analisis trust strategi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ataupun dikenali sebagai PIPP 2006 sehingga 2010 dan apakah hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Jadi terimalah analisis kami. Untuk membentangkan berkenaan analisis ini, jadi saya tampilkan saya beserta sahabat saya iaitu Siti Khadijah binti Ramli dan juga saya sendiri Farhanah binti Abdul Manan. Sebagai permulaannya, kita akan masuk dahulu kepada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan di mana PIPP ini telah diasaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1427 di Putrajaya International Convention Centre ataupun dikenali sebagai PICC di Putrajaya, di mana matlamat utama PIPP ini adalah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti untuk semua, di mana dua pendekatan utama telah dikenal pasti sepanjang tempoh RMK yang ke-9, iaitu pendekatan pertama, menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Untuk memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan juga suku minoriti yang lain. Kemudian, untuk memastikan semua pelajar menguasai kemahiran membaca, menulis dan juga mengira ataupun dikenali sebagai 3M, dan untuk memastikan tidak ada pelajar yang tercicir daripada sistem pendidikan akibat kemiskinan ataupun berada di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Kemudian, untuk meluaskan ke semua jenis sekolah dan juga lokasi akan ditingkatkan untuk memastikan semua pelajar mendapat akses ICT, khususnya capaian kepada internet. Ini adalah usaha untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti untuk semua di bawah pendekatan yang pertama. Untuk pendekatan yang kedua, iaitu kecemerlangan institusi pendidikan, di mana KPM akan memberi perhatian yang khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap kecemerlangan, iaitu untuk mengekalkan kecemerlangan dan juga mampu untuk mempertimbangkan kecemerlangan tersebut ke tahap yang lebih tinggi. Kemudian, KPM juga akan mengenal pasti sekolah-sekolah dalam kluster sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah berasrama penuh, sekolah primer, sekolah menengah teknik, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah 100 tahun atau dikenali sebagai Centennial, dan juga sekolah bestari serta sekolah-sekolah di sekitar Putrajaya dan juga Cyberjaya. Matlamatnya yang seterusnya adalah untuk membangunkan model insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika tinggi, selain daripada melahirkan model insan yang berpengetahuan dan juga berkemahiran. Ini seperti yang terkandung di dalam elemen 6C. Seterusnya, kita akan melihat elemen di bawah trust PIPP, di mana elemen yang pertama adalah membina negara bangsa, yang kedua membangunkan model insan, trust yang ketiga adalah memperkasakan sekolah kebangsaan, trust yang keempat adalah untuk merapatkan jurang pendidikan, di mana trust yang kelima adalah untuk memartabatkan profesion keguruan, dan juga trust yang keenam untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan, di mana trust 1, 2 dan 3 akan dihuraikan oleh saya sendiri, manakala bagi trust 4, 5 dan juga 6 akan dihuraikan dan dikaitkan dengan FPK dan juga FPG oleh sahabat saya Khadijah. Kemudian kita akan melihat falsafah pendidikan kebangsaan pula, di mana falsafah pendidikan kebangsaan ini telah digunakan di Malaysia yang bertujuan untuk menjadi panduan untuk semua aktiviti pendidikan. Melalui FPK ini, sistem pendidikan negara sebenarnya telah menganjakkan diri ke kedudukan yang terkehadapan dengan jelas dalam mengungkapkan prinsip dan nilai asas yang menjadi dasar
dan membentuk sistem pendidikan Malaysia yang bermula dari peringkat rendah sehinggalah ke peringkat yang tertinggi, di mana di bawah falsafah pendidikan kebangsaan terdapat beberapa elemen. Yang pertamanya adalah pendidikan suatu usaha yang berterusan. Yang kedua, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Yang ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang keempat, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Yang kelima, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Yang keenam, insan yang seimbang dan harmonis. Yang ketujuh, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang ke-8, rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Yang ke-9, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Yang ke-10, memperkembang potensi individu. Dan elemen yang terakhir adalah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Falsafah pendidikan guru digubal berasaskan model konseptual pendidikan guru. Berdasarkan model tersebut, karakter seorang guru adalah sangat berkait rapat dengan 3 dimensi utama iaitu ketuhanan, kemasyarakatan dan kendiri. Seterusnya, matlamat falsafah pendidikan guru adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan. Oleh itu, falsafah pendidikan guru yang digubal ini mengandungi 9 elemen yang membentuk pemikiran dan amalan profesionalisme keguruan. 9 elemen tersebut adalah seperti berikut, iaitu berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, memelihara sebuah masyarakat yang bersatu padu, memelihara sebuah masyarakat yang demokratik, memelihara sebuah masyarakat yang progresif, dan memelihara sebuah masyarakat yang berdisiplin. Di sini terdapat 3 teras PIPP yang akan dibentangkan oleh saya. Yang pertama, teras yang pertama adalah untuk membina negara bangsa dan juga teras yang kedua membangunkan modal ihsan dan teras yang ketiga melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Malaysia. Teras PIPP yang pertama adalah membina negara bangsa di mana KPM berhasrat untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri yang lokal, patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan juga menjunjung warisan budaya dan juga kesenian bangsa, di mana KPM telah memfokuskan dalam membina negara bangsa dalam mencakupi usaha-usaha yang berikut. Yang pertama, memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam hadari dalam membentuk pemikiran dan juga kehidupan. Ciri-ciri membina negara bangsa ini mempunyai kaitan dengan FPK, iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ianya menekankan konsep keagamaan di mana di dalamnya manusia mengakui penciptaan alam dan juga Tuhannya, dan juga apa yang telah berlaku di dunia ini semuanya telah ditentukan oleh pencipta kita. Tujuan utama manusia dilahirkan ke alam ini adalah untuk menjadi khalifah dan memakmurkan alam ini, dan manusia akan bertanggungjawab ke atas setiap perbuatan yang dilakukannya, seterusnya mengikuti dan mengamalkan apa yang telah dipelajari oleh agama dengan mengakui kewujudan pencipta. Ciri-ciri membina negara bangsa yang seterusnya ialah memupuk kecintaan terhadap seni warisan dan budaya bangsa. Ciri-ciri ini ada hubung kait yang jelas dengan FPG, iaitu guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Dengan pemupukan kecintaan terhadap seni, warisan dan juga budaya di sekolah melalui aktiviti-aktiviti kesenian dan juga kebudayaan. Di mana di sekolah guru perlu memainkan peranan yang penting dalam memupuk kecintaan terhadap seni budaya melalui pengintegrasian budaya pelbagai kaum di dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Mereka juga perlu menghargai keunikan kebudayaan yang telah diwarisi sejak zaman berzaman. Contohnya, mengadakan Hari Kebudayaan peringkat sekolah yang menggabungkan semua kaum dan akan menampilkan kebudayaan setiap kaum minoriti
setiap kaum majoriti ataupun minoriti di sekolah yang terlibat. Ciri-ciri membina negara bangsa yang seterusnya adalah memantapkan perpaduan dan integrasi nasional, di mana ciri-ciri ini kita dapati di falsafah pendidikan guru yang mana hubung kaitnya adalah guru yang memelihara sesuatu masyarakat yang bersatu padu, di mana guru memainkan peranan sebagai ejen sosialis yang akan menggabungkan dan juga menyatupadukan murid yang pelbagai kaum di sesebuah institusi pendidikan. Teras PIPP yang kedua adalah membangunkan modal insan, di mana di bawah membangunkan modal insan terdapat beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Ciri ini ada hubung kaitnya dengan FPK, iaitu pendidikan adalah satu usaha yang berterusan, di mana kerajaan telah memainkan peranan yang penting untuk memberikan pendidikan kepada semua rakyat Malaysia, bermula dari pratadika sehinggalah ke peringkat yang seterusnya. Ciri membangunkan modal insan yang seterusnya adalah membentuk ciri-ciri kepribadian dan perspektif hidup yang bolehkan mereka berjaya dalam kehidupan, di mana ciri-ciri ini ada hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu rakyat Malaysia yang berketerampilan dan juga rakyat Malaysia yang berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri, di mana keterampilan memerlukan seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Jadi bila seseorang rakyat Malaysia dapat melaksanakan sesuatu, dia boleh merubah hidup dia menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan. Ciri yang ketiga adalah kemahiran komunikasi yang berkesan, di mana ciri ini ada hubung kait dengan falsafah pendidikan guru, iaitu guru sebagai pendorong, guru berperanan sebagai pembimbing, di mana guru boleh bertindak untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan juga mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Guru juga membimbing murid dengan memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan juga kemahiran, memandu murid membuat keputusan serta untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, guru membimbing murid dengan menggunakan sumber pendidikan serta menggabung jalin isi pelajaran dengan kemahiran atau mata pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul, tepat, secara berhemah dan juga secara bersungguh-sungguh. Ciri yang seterusnya adalah berfikir secara kreatif dan kritis, di mana ciri ini ada hubung kait dengan falsafah pendidikan guru, iaitu guru sebagai pendorong pemikiran kritis dan kreatif. Di dalam sebuah bilik darjah, guru melakukan pengajaran dan pembelajaran dengan sentiasa mengemukakan soalan 5W1H, iaitu who, where, why dan how secara terancang berdasarkan objektif pelajaran, iaitu untuk membiasakan pelajar dengan soalan kebat. Seterusnya, guru juga menceritakan soalan kebat mengikut aras keupayaan murid supaya dapat difahami. Kiranya setiap murid ni dia ada tahap pencapaian masing-masing. Jadi guru perlu mencari soalan kebat yang bersesuaian dengan tahap penguasaan pelajar. Ciri yang berikutnya iaitu nilai yang tinggi supaya berupaya menjadi pemimpin yang berkesan di dalam keluarga dan masyarakat. Ciri-ciri ini ada hubung kait dengan falsafah pendidikan guru, iaitu memelihara sebuah masyarakat yang bersatu padu, di mana guru bertanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara. Pada masa yang sama, guru juga berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan untuk mencapai kesepaduan rakyat. Ciri-ciri yang terakhir ialah memperkokohkan disiplin pelajar, di mana ciri-ciri ini mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan guru, iaitu guru memelihara sebuah masyarakat yang berdisiplin. Seterusnya, kita akan masuk ke teras yang ketiga, iaitu memperkasakan sekolah kebangsaan,
Di mana ciri-ciri untuk memperkasakan sekolah kebangsaan adalah yang pertama, pemimpin dan guru, saya cakap, terlatih dan juga berkualiti. Di mana ciri-ciri ini adalah yang diperkenalkan oleh kementerian untuk memilih guru yang baharu dan mereka akan mengubah cara pemilihan bangunan profesional keguruan dan juga memberikan ganjaran sepanjang tempoh kerjaya seorang guru. Di mana langkah-langkah tersebut adalah termasuk untuk meningkat dan menguatkan syarat kelaikan kemasukan ke program latihan perguruan. Bagi ciri-ciri ini, dia ada hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Kiranya sebelum guru menjadi seorang guru yang terlatih, mereka diberi latihan terlebih dahulu oleh kementerian. Ciri pemimpin dan guru cekap terlatih dan berkualiti juga ada hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan guru iaitu guru yang berpekerti mulia. Di mana seorang guru, sastra guru mestilah menunjukkan perkara yang baik-baik iaitu seperti berbudi bahasa, bersopan, berdisiplin, bermoral dan sebagainya untuk menjadikan proses kemenjadian murid menjadi seorang murid yang berpekerti mulia. Ciri yang kedua adalah beraspirasi nasional iaitu ada identiti nasional yang tersendiri di mana ciri-ciri ini ada hubung kait dengan falsafah pendidikan guru iaitu guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara di mana guru tersebut menghayati warisan kebudayaan negara yang unik pada masa yang sama memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid dan akhirnya guru tersebut akan menyemai sifat patriotisme dan juga cintakan negara kepada para pelajar. Nampaknya saya telah menganalisis 3 teras dengan jayanya. Jadi seterusnya saya akan menjemput sahabat saya iaitu Kharijah untuk membentangkan dan juga menganalisis teras yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan pula teras PIPP yang berikutnya, iaitu teras keempat, merapatkan jurang pendidikan, teras kelima, memartabatkan profesen keguruan dan teras keenam, iaitu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Saya mulakan dahulu dengan membentangkan teras PIPP yang keempat, iaitu merapatkan jurang pendidikan. Hal ini amatlah diberi penekanan dan perhatian serius oleh kerajaan sebagai usaha untuk meningkatkan kadar penyertaan di kalangan masyarakat yang pelbagai latar belakang dan pelbagai keupayaan terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan serta bagi memastikan risiko keciciran dapat dikurangkan. Selain itu, kerajaan juga berusaha untuk mengatasi jurang di antara tahap pencapaian pelajar serta jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas melalui pelaksanaan teras PIPP ini. Oleh itu, bagi pelajar yang mempunyai masalah dalam menguasai kemahiran 3M iaitu menulis, membaca dan mengira, maka kerajaan telah menambah baik program pemulihan khas tahap 1 serta memperluas program KIA 2M untuk tahap 1 bagi memastikan mereka dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran ini supaya mereka dapat menguasai ilmu pengetahuan pada tahap yang seterusnya. Seterusnya, kerajaan juga berusaha untuk mengurangkan kadar keciciran di kalangan murid terhadap pendidikan dengan melaksanakan pemuafakatan di antara sekolah, keluarga dan juga komuniti. Hal ini bagi memastikan pelajar sentiasa dapat dipantau keupayaan dan pencapaian mereka dalam bidang pendidikan. Seterusnya, kerajaan juga berusaha untuk melaksanakan program pemantapan bagi pelajar yang kurang berkeupayaan dengan memantapkan program pendidikan khas inklusif, membuka kelas khas bagi murid autism dan ADHD serta yang mempunyai 2 kecacatan. Semua ini adalah usaha bagi memastikan murid yang kurang berkeupayaan ini mendapat pendidikan yang sewajarnya. Seterusnya, kerajaan juga
berusaha menyediakan pendidikan bagi pelajar mengikut keperluan dengan mewujudkan sekolah seni, merintis program khusus bagi pelajar pintar, cerdas dan berbakat serta menyediakan kemudahan pendidikan kepada pelajar yang berada di pusat pemulihan komuniti. Semua ini adalah usaha dan sebagai langkah bagi merapatkan jurang pendidikan dan bagi memastikan semua lapisan masyarakat mendapat pendidikan yang selayaknya dan sewajarnya. Hal ini amatlah bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Seperti mana yang kita ketahui, bidang pendidikan sememangnya penting bagi memastikan generasi akan datang mampu untuk terus mentadbir negara dengan baik. Semua lapisan masyarakat berhak mendapat pendidikan yang secukupnya demi menjamin masa hadapan mereka dan juga masa hadapan negara. Dengan memberi penekanan kepada pendidikan, negara akan dapat melahirkan rakyat yang mampu mengeluarkan idea-idea yang kritis dan kreatif untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap negara. Hal ini juga bertepatan dengan falsafah pendidikan guru iaitu menjamin perkembangan individu, di mana dengan memberi fokus kepada perkembangan individu akan melahirkan individu yang berkemahiran tinggi, seterusnya mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu bersaing dengan pelbagai cabaran yang menanti dengan keyakinan yang jitu. Teras PIPP yang seterusnya adalah dengan memberi penekanan kepada memartabatkan profesion keguruan. Hal ini bagi memastikan profesion ini sentiasa dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul mereka sebagai profesion yang berada di barisan paling hadapan dalam pembinaan generasi masa hadapan negara. Bagi memartabatkan profesion keguruan dan bagi meningkatkan kualiti guru, maka kerajaan berusaha untuk meningkatkan dan memantapkan serta memperluaskan kursus dan latihan bagi mempersiapkan guru dengan kemahiran dan teknik pengajaran yang berkesan agar guru dapat melaksanakan pembelajaran bermakna serta potensi yang ada pada diri individu dapat dikembangkan dengan semaksimum mungkin untuk kemanfaatan diri, masyarakat dan juga negara. Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan adalah untuk mendidik generasi yang akan datang untuk menerajui negara ini. Oleh itu, kemahiran dan pengetahuan mengenai kaedah pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa. Hal ini adalah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu bagi memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Hal ini juga bertepatan dengan falsafah pendidikan guru iaitu bagi menjamin perkembangan individu dari sudut rohani, jasmani, intelek dan sosial agar individu tersebut berkeupayaan untuk mengurus kehidupan sehariannya dengan seimbang. Seterusnya, teras PIPP yang terakhir adalah dengan memberi penekanan kepada melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Oleh itu, kerajaan berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan tujuan untuk melahirkan modal insan yang berupaya untuk bersaing dalam era yang sangat mencabar ini. Selain itu, kerajaan juga bermatlamat untuk membangunkan institusi model yang dapat dicontohi oleh institusi-institusi dalam kelompok yang sama. Institusi-institusi ini diharapkan menjadi showcase pada peringkat antarabangsa dan seterusnya membantu usaha untuk menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan.
Bagi melaksanakan dan bagi memastikan hasrat ini tercapai, maka kerajaan berusaha untuk melaksanakan penambahbaikan dengan memberi latihan berkaitan pengurusan dan pentadbiran sekolah yang berkesan. Selain itu, kerajaan juga berusaha meningkatkan jalinan antara sekolah-sekolah cemerlang dalam dan luar negara, mempakejkan dan memasarkan sekolah swasta dan antarabangsa secara berkesan untuk menarik minat pelajar dan ekspatriat luar negara. Seterusnya, kerajaan meminda dasar sekolah antarabangsa supaya dapat meningkatkan daya saing dalam bidang pendidikan di rantau Asia. Dan kerajaan berusaha untuk melibatkan pelajar, guru dan sekolah dalam pertandingan ko-kurikulum pada peringkat antarabangsa demi memastikan kecemerlangan institusi pendidikan dapat dijalankan dan bagi memastikan hasrat ini tercapai. Hasrat ini adalah bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan rakyat yang berketerampilan. Rakyat yang berketerampilan adalah rakyat yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas yang dipikul. Hal ini terlahir hasil daripada kecemerlangan institusi pendidikan. Hal ini juga bertepatan dengan falsafah pendidikan guru iaitu bagi menjamin aspirasi negara. Sebagai rumusan, bidang pendidikan berhadapan dengan masa depan yang sangat mencabar dan memerlukan kepada perancangan rapi, sistematik dan holistik. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat perlulah mendukung cita-cita dan hasrat negara untuk menjadikan sistem pendidikan kita sebagai sistem pendidikan yang terbaik serta dapat dikecapi oleh semua warga Malaysia. Sesungguhnya, sistem pendidikan berwibawa akan menghasilkan modal insan berminda kelas pertama di samping dapat mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia dalam arena global sebagai sebuah pusat pendidikan bertaraf dunia dan dapat menaikkan imej Malaysia di mata dunia. Seterusnya, semua individu dan guru perlulah menghayati falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru agar pendidikan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan berkesan bagi memastikan modal insan yang berwibawa dapat dilahirkan dan dapat menjunjung aspirasi negara. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.